Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Topik hari ini antara topik yang saya minat, iaitu teknologi. Lebih khusus lagi di dalam konteks perkongsian hari ini tentang insiden-insiden godaman yang pernah mengejutkan dunia. Ada insiden godaman yang mencetuskan perang cyber di antara dua negara. Contohnya, bila Amerika dan juga Israel menghantar virus untuk menggodam pusat pembangunan nuklear Iran. Ini kemudian melumpuhkan usaha mereka untuk menubuhkan senjata nuklear mereka sendiri. Ataupun satu serangan DDoS besar-besaran yang menyebabkan internet di seluruh dunia menjadi sangat lambat. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Hari ini kita akan melihat insiden-insiden godaman ataupun perang cyber yang mengejutkan dunia. 5 serangan cyber yang mengejutkan dunia. 5. Virus Stuxnet. Serangan virus program nuklear Iran, Iran versus Amerika 2010. Ada yang menggelar ini sebagai insiden serangan cyber yang pertama di antara negara di dalam konteks ini, Iran versus Amerika dan juga Israel. Semuanya bermula dengan program nuklear yang sedang dibangunkan oleh Iran yang menerima kecaman hebat daripada Amerika dan juga negara sekutunya, iaitu Israel. Walaupun menerima tekanan yang hebat, Iran berkeras untuk membangunkan program nuklear mereka di satu pusat nuklear bawah tanah di daerah Natanz. Diceritakan, salah seorang jurutera yang bekerja di situ adalah pengintip Amerika. Disebabkan sistem operasi nuklear Iran tidak mempunyai sambungan ke internet, mereka telah menggunakan sebuah USB drive yang mengandungi virus dikenali sebagai virus Stuxnet. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain accountability and control of our critical infrastructure systems. This actually contains the Stuxnet virus. Bila virus Stuxnet ini dimasukkan ke dalam salah sebuah komputer di situ, dia akan merebak dengan mudah ke komputer yang lain. Dan tanpa mereka tahu, virus Stuxnet ini sudah berada di kebanyakan komputer di pusat nuklear mereka. Tanpa Iran tahu, mereka sedang dipantau oleh Amerika dan juga Israel. Bukan itu sahaja, sistem nuklear mereka juga boleh dikawal dari jauh. Sehinggalah semasa hari letupan berlaku, virus Stuxnet ini mengubah setting centrifuge, membuatkan ia berputar melebihi had yang dibenarkan. Putaran ini pula membuatkan elemen nuklear di dalam tidak stabil, mengakibatkan letupan yang menghancurkan centrifuge yang lain, akibatkan satu letupan yang sangat besar. Ini adalah satu letupan yang membantutkan pembangunan nuklear di Iran. Macam yang saya cakap tadi, ini adalah antara beberapa insiden pertama di mana virus digunakan untuk memulakan serangan cyber di antara dua negara. Ada beberapa kali lagi virus komputer digunakan untuk melancarkan serangan cyber. Kali ini bukan Iran yang menjadi mangsa, tetapi mereka adalah pelaku. Membawa kita kepada virus seterusnya, iaitu virus Shamum, Iran versus Arab Saudi. Serangan terhadap syarikat minyak Arab Saudi 2012. Kali ini Iran yang melancarkan serangan cyber menggunakan sejenis virus yang dikenali sebagai virus Shamum. Ini adalah angkara kumpulan hacker dari Iran yang menggelar diri mereka sebagai Cutting Sword of Justice. Mereka telah menggodam sistem komputer di stesen pengeluar minyak milik Arab Saudi, iaitu Saudi Aramco. Beberapa jam sebelum serangan dimulakan pada 15 Ogos 2012, kumpulan ini ada memuat naik kenyataan yang mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan Arab Saudi yang membenarkan keganasan berlaku di negara Arab yang lain seperti Syria, Bahrain, Mesir, Yemen, Lebanon. Selain daripada itu, mereka juga tidak berpuas hati dengan cara Arab Saudi mengendalikan konflik di negara-negara Arab. Kenyataan ini dibuat sebelum virus Shamum memadam data-data dari komputer di stesen-stesen pengeluar minyak Saudi Aramco. Satu insiden yang membuatkan lebih daripada 30,000 stesen terpaksa ditutup. Insiden ini membuatkan ekspor minyak Saudi Aramco tergendala. Tangki-tangki minyak tersekat tidak dapat memunggah minyak. Sistem pula kucar-kacir memaksa Arab Saudi untuk membeli hard disk yang baru dalam kuantiti yang sangat banyak untuk menggantikan peralatan mereka yang telah dijangkiti virus ini. Ini dilakukan dengan serta-merta untuk mengelakkan pasaran harga minyak dunia terkesan akibat daripada insiden godaman ini. Akhirnya pada 25 Ogos 2012,
barulah stesen minyak mereka dapat beroperasi semula. Insiden serangan cyber ketiga melibatkan dua kumpulan yang dikenali sebagai Spam House dan juga Cyber Bunker. Serangan DDoS besar-besaran 2013. Pada tahun 2013, ada satu tempoh masa di mana internet di seluruh dunia menjadi lembab dan perlahan. Laman-laman website utama diserang oleh satu serangan dikenali sebagai serangan DDoS. Bahasa mudahnya begini, kalau sesebuah laman website itu menerima pengunjung yang sangat banyak melebihi kapasiti yang dibenarkan, laman website tersebut akan menjadi perlahan dan lebih teruk lagi, laman website itu tidak boleh diakses langsung. Itulah serangan DDoS. Pada tahun 2013, seorang lelaki yang dikenali sebagai Sven Olaf Kampuis yang bekerja untuk penyedia server dikenali sebagai Cyber Bunker telah melancarkan serangan DDoS kepada laman website di seluruh dunia sehingga ia memperlahankan operasi internet global. Ini disebabkan oleh perang cyber di antara Cyber Bunker dan juga sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Spam House. Spam House adalah organisasi yang menyekat pautan-pautan scam yang dihantar di internet. Cyber Bunker sendiri adalah satu syarikat yang kontroversi di mana server-server yang mereka sediakan digunakan oleh kumpulan penjenayah untuk melakukan aktiviti jenayah seperti menjual dadah ataupun dengan erti kata lain, mereka mencipta laman website yang melakukan kegiatan jenayah menggunakan server yang dijual oleh Cyber Bunker. Walaupun telah mendapat aduan, Cyber Bunker tidak mengambil sebarang tindakan untuk mengatasi isu ini. Laman-laman website yang menggunakan server Cyber Bunker ini pula banyak menghantar pautan-pautan link yang mengandungi spam dan juga scam. Ini menarik perhatian Spam House. Dengan itu, Spam House bukan sahaja menyekat tetapi telah menyenarai hitamkan pautan-pautan yang datang dari website Cyber Bunker ini. Tidak puas hati dengan ini, Sven telah melancarkan serangan DDoS besar-besaran yang melembabkan operasi atas talian termasuklah website di seluruh dunia. Bayangkan, pada setiap saat ada 300 GB data yang masuk ke dalam sesebuah laman website, membuatkan server mereka lembab dan tidak dapat digunakan. Ini digelar sebagai insiden yang menggegarkan internet. Sven telah ditangkap tetapi telah dilepaskan dengan jaminan. Pada tahun 2019 pula, Cyber Bunker telah ditutup dan pengasasnya dikenali sebagai Zen telah ditangkap. Insiden serangan cyber yang seterusnya adalah virus Petya, Rusia versus Ukraine, serangan yang melumpuhkan Ukraine 2017. Daripada peperangan di antara dua kumpulan, kita kembali kepada serangan cyber di antara negara. Kali ini, kisah virus Petya yang melumpuhkan hampir seluruh Ukraine pada tahun 2017 dahulu. Pada 27 Jun 2017, penduduk di Ukraine kecoh bila ATM di seluruh negara mereka tidak berfungsi bila bank menghentikan operasi. Ini disebabkan insiden godaman besar-besaran dan secara serentak komputer di seluruh negara mereka, termasuklah di pejabat kerajaan dan juga syarikat swasta, tidak dapat diakses. Ini secara langsung memberikan kesan kepada operasi-operasi yang lain. Hospital tidak dapat beroperasi dengan betul, pusat jana kuasa elektrik di Ukraine terpaksa mematikan komputer mereka untuk mengelakkan kerosakan yang teruk, stesen kereta api pun tidak beroperasi, syarikat yang bergantung dengan sistem atas talian seperti syarikat pemunggahan barang Maersk terpaksa menghentikan operasi mereka untuk seketika. Di skrin-skrin komputer yang digodam hanyalah lambang tengkorak dengan pesanan, kalau anda mahu mengakses komputer anda, sila buat pembayaran $300 melalui Bitcoin. Ini dikaitkan dengan sebuah virus yang dikenali sebagai virus Petya, di mana dalang kepada godaman ini dipercayai kumpulan daripada Rusia, lebih khusus lagi dari kumpulan yang dikenali sebagai The Sandworm, kumpulan penggodam ketenteraan Rusia. Serangan ini dilancarkan sehari sebelum cuti sempena memperingati konstitusi pertama Ukraine pada tahun 1996, satu hari bersejarah bila Ukraine secara rasmi bukan lagi sebahagian daripada Rusia. Walaupun begitu, Rusia menafikan tuduhan ini. Virus ini merebak dengan sangat pantas sehingga menjangkiti negara lain seperti Amerika dan juga Australia. Membawa kita kepada insiden serangan cyber yang terakhir pada hari ini, iaitu virus WannaCry, serangan Korea Utara versus dunia tahun 2017.
Tidak lengkap senarai ini tanpa saya berkongsi tentang virus WannaCry. Kali ini bukan khusus untuk sesebuah negara, tetapi serangan cyber ini disasarkan ke seluruh dunia. Seperti juga virus Petya tadi, virus WannaCry juga akan mengunci komputer dan akan mengeluarkan pesanan untuk membayar mereka menggunakan Bitcoin kalau mahu menggunakan semula komputer mereka yang telah dikunci. Serangan ini dilaporkan telah menggodam lebih dari 300,000 komputer dari 150 negara. Mangsa datang dari pelbagai latar belakang, dari orang kerajaan, pekerja swasta, golongan pelajar dan orang biasa. Serangan godaman besar-besaran ini berakhir 4 hari kemudian. Dalang di sebalik serangan WannaCry ini dipercayai dari kumpulan pegodam tentera Korea Utara dikenali sebagai Lazarus Group. Pada September tahun 2017, FBI telah mengenal pasti antara salah seorang ahli kepada Lazarus Group ini dikenali sebagai Park Jin Hyok. Dia belum lagi ditangkap dan dipercayai telah melarikan diri ke Korea Utara. Hari ini masih lagi menjadi buruan FBI. Menjadikan ini kisah terakhir kita, serangan cyber yang mengejutkan dunia. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini menarik dan bermanfaat. Pastikan anda share. Jangan lupa like kami di social media. Akan lebih banyak lagi episod menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Jangan lupa muat turun aplikasi Ceritakan di Google Play, sebuah aplikasi untuk berkongsi kisah-kisah seram. Apapun, saya jumpa pada episod yang seterusnya. Kopi Go menarik setiap hari.